Kek TV KPM. Terima kasih Sean. Okey, perkomputeran, tajuk kecil, komputer dan impak. Okey. Jadi kita tak buang masa lah, mari kita bertanya soalan lah terus ya. Okey, jadi cikgu nak jemput. Okey, soalan yang pertama iaitu rajah menunjukkan, pernah tengok tak agak-agak rajah ni? Okey. Rajah ni memang tak ada dalam buku teks tapi ada lebih kurang. Lebih kurang. Jadi rajah menunjukkan ancaman yang mungkin berlaku semasa menggunakan internet dan dia ada bagi bahan rangsangan di situ, antaranya sebaran virus, penipuan, penggoda, maklumat palsu, pornografi, perjudian dalam talian dan ada X di tengah. Ada X di tengah dan soalan dia berdasarkan rajah, nyatakan jenis ancaman X. Jadi kalau murid-murid semua yang belum study, okey, yang dah study alhamdulillah mungkin dah boleh jawab sekacang je kan. Jadi yang belum boleh rujuk muka surat 2 buku teks tingkatan 5. Rujuk. Mesti dapat jawapan tu. Tapi cikgu tak boleh nak tanyalah kan. Jadi cikgu tanyalah dekat anak murid cikgu ni yang 4 orang ni. Okey, cikgu nak tanya Adham lah. Adham, X tu apa ya Adham? Jenayah cyber. Jenayah cyber. Okey, kalau Azura pula, Azura jawab apa? Jenayah cyber juga. Jenayah cyber juga. Okey, sebabnya memang jelas lagi nyata pada muka surat 2, tingkatan buku teks tingkatan 5, memang ini menjurus kepada jawapan jenayah cyber. Ada yang mungkin menjawab ancaman X, ancaman cyber dia jawab. Okey. Tak boleh bagi markah di situ. Sebab apa? Sebab contohnya pornografi. Adakah dia ancaman cyber? Pornografi. Dia bukan ancaman cyber kan? Okey. Maklumat palsu, perjudian dalam talian contohnya, dia bukan ancaman cyber. Benda tu yang kita cari. Jadi tapi benda tu salah. Jadi itu adalah jenayah cyber. Jadi kena hati-hati dalam melihat soalan. Kadang-kadang dia nak tricky kita kan. Dia nak macam ni ancaman X, kamu pun nak cepat ancaman cyber. Tapi tengok betul-betul dan tolong hadamkan orang panggil rajah-rajah yang ada dalam buku teks. Sebab penting ya rajah-rajah dalam buku teks ni, sebabnya kadang-kadang soalan adalah berfokus kepada rajah-rajah tersebut. Jadi kenalah tengok betul-betul. Memang tak serupa tapi sama. Okey. Jadi soalan seterusnya cikgu tanya, okey, ini mengenai Akta Hak Cipta. Okey, rajah menunjukkan tentang Akta Hak Cipta. Jadi jika ada baca soalan seperti ini, pastikan baca bahan rangsangan ini dengan teliti. Sebab kadang-kadang dia di atas tidak sama dengan di dalam bahan rangsangan. Jadi baca. Okey, dalam Akta Hak Cipta Pindaan 1997, akta ini meningkatkan perlindungan terhadap pembangunan teknologi maklumat dan hak cipta WIPO, World Intellectual Technology Property Ownership. WIPO kita panggil WIPO, apa sajalah nak panggil, tapi nama dia WIPO 1996, dan skop hak cipta juga diperluas di mana penulis, pencipta juga mempunyai hak eksklusif untuk mengawal ciptaannya. Itu bahan rangsangan dia. Jadi kena fahamlah apa agaknya Akta Hak Cipta. Jadi kita baca pula bahan soalan dia, stem dia, iaitu nyatakan. Semua soalan biasanya nyatakan untuk bahagian A, nyatakan jenayah yang boleh disabitkan dengan penyataan tersebut. Okey, faham soalan tu kan? Jadi sekarang cikgu nak tanyalah Azmanina. Apa jawapan awak ya Azmanina? Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta. Kenapa Azmanina jawab pelanggaran hak cipta? Sebab apa? Mesti ada hint yang mengatakan perlu jawab pelanggaran hak cipta. Firdaus boleh bantu? Sebab jenayah tu dia berkaitan dengan hak cipta. Okey, sebab dia ada berkaitan dengan hak cipta. Bila ada berkaitan dengan hak cipta, remind balik. Dia jenayah ke dia etika? Okey, kalau dia jenayah mestilah ada satu jenayah. Murid-murid kenalah buat sedikit hafalan ya. Tak bolehlah harapkan semata-mata ingatan sekejap tu. Jadi kena buat sikit hafalan, resap sikit dalam hati tu. Okey, imbas balik semua gambar-gambar tu. Jadi jawapan dia ialah pelanggaran hak cipta. Okey. Soalan yang sama lagi tapi kali ini kita nak bertanya tentang satu implikasi jenayah tersebut kepada negara. Satu implikasi jenayah tersebut kepada negara.
Soalan ni macam mudah kan, 1 markah je ni kan. Okey, tapi cikgu nak tanyalah kali ni dengan siapa ya, belum lagi. Okey, Azura lagi sekali. Azura, jawapan anda macam mana? 1, implikasi jenayah tersebut kepada negara. Negara akan mengalami kerugian kerana hasil cukai negara merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Okey, itu jawapan dari Azura. Cikgu nak dengar pula jawapan dari Firdaus. Nama baik negara akan terjejas sebab masyarakat luar memandang negara sebagai negara yang tidak beretika. Tidak beretika. Okey. Nampak ya jawapan kawan-kawan kita? Jadi murid-murid kena lihatlah betul-betul cara menjawabnya. Okey, macam mana pula dengan jawapan Azmanina? Kurang hasil ciptaan tempatan sekaligus menyebabkan negara ketandusan pencipta-pencipta yang berpotensi kerana tidak yakin dengan usaha kerajaan. Okey. Nampak ya jawapan mereka semuanya ada sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Jadi inilah panduan sebenarnya cara kita untuk menjawab soalan yang berbentuk implikasi. Okey, contohnya begini ya. Bila soalan ni keluar, kebanyakan murid suka menjawab semudah ABC. Misalnya, negara rugi. Negara rugi. Ya, betul. Implikasi dia negara rugi. Tapi kerana apa? Kena nyatakan ya. Kalau tidak, markah ini hilang begitu saja. Kalau ada markah 2, mungkin okeylah. Mungkin dipertimbangkan untuk dapat 1. Tapi jika markah 1, memang hilang teruslah. Tidak ada markah diberikan. Jadi bila ada soalan berbentuk implikasi, mestilah jawab ada perkataan negara rugi kerana masyarakat tidak beretika kerana dia kena ada kerana tu. Dan kerana itu mesti datang daripada murid. Murid rekalah apa yang sesuai, yang logik di akal. Janganlah kerana tu macam lari daripada konteks. Itu kita tak naklah. Jadi kita pastikan kita follow, kita ikut soalan itu. Jadi implikasi dia yang pertama tadi jawab negara rugi sebab negara negara mengalami kerugian kerana cukai untuk sektor ini tidak dapat dikutip. Jadi itu adalah satu contoh jawapan yang baik. Jadi kena ingat panduan itu kena pastikan bila implikasi bukan semudah ABC kita jawab ya. Kita kena baca okey implikasi. Sebab itu cikgu beritahu tadi soalan ini banyak berbentuk aras tinggi. Bila aras tinggi ni maksudnya dia kena datang jawapan tu juga daripada murid sendiri. Okey. Dan seterusnya ialah mari kita bincanglah balik ya. Tadi kan kita kawan-kawan dah bagi jawapan, jadi kita bincanglah sebab murid di luar sana mungkin fikir, cikgu macam mana ni saya baca pun kurang kan. Jadi saya perlukan sedikit perbincangan. Okey, mari kita bincang hari ini. So, kenapa negara rugi? Kenapa negara rugi? Negara mengalami kerugian, kenapa? Ada Ham. Kenapa negara rugi? Saya ulang balik tadi. Kenapa negara rugi? Ikut perspektif awak. Tak nak baca-baca. Ikut perspektif awak. Kenapa agak-agak negara rugi? Kerana hasil cukai negara merupakan sumber pendapatan negara. Ya. Untuk pengetahuan semua, negara kita ni ada kutip cukai kan? Salah satu sektor yang kutip cukai ialah sektor ini. Jadi kalaulah katalah hak cipta ini dilanggar, tidak ada orang kata apa? Dilanggar, senang-senang saja orang curi kita punya hak cipta. Jadi sudah tentulah cukai tidak dapat dikutip. Jadi murid-murid terpaksalah buat ayat standard ya. Janganlah buat macam ayat-ayat pasar pula. Ni kan kita nak jawab periksa kan. Jadi buat ayat standard. Janganlah buat negara rugi kerana tak dapat kutip cukai. Tak naklah macam tu. Jadi kita buatlah ayat yang standard yang sesuai untuk dijawab dalam peperiksaan SPM nanti. Okey. Kurangnya hasil ciptaan tempatan. Okey, kenapa kita kurang hasil ciptaan tempatan? Azmanina, kenapa kita kurang pula hasil ciptaan tempatan? Sebab apa? Pada pandangan awak? Sebab tidak ada usaha kerajaan. Tidak ada usaha kerajaan? Tak ada usaha kerajaan? Lagi? Teruskan. Takkan itu saja? Kenapa hasil ciptaan tempatan akan berkurang? Sebab apa? Okey, Firdaus boleh... Kerajaan
tak melindungi hak mereka. Ya bagus. Sebab kerajaan tak dapat lindungi hak mereka, hak pencipta-pencipta ni, maka rasa kurang motivasi nak buat kerja. Tak guna aku mencipta kalau tak ada orang nak jaga kebajikan aku. Lebih baik aku guna orang punya aja. Macam tu lebih kurang ya. Okey, tapi kamu janganlah jawab macam tu. Kamu kena jawab dalam ayat standard ya. Kena jawab dalam ayat standard. Okey. Lepas tu nama baik negara terjejas. Nama baik negara terjejas. Firdaus, kenapa agak-agak nama baik negara tu pula terjejas? Sebab nanti negara luar pandang negara kita tidak beretika. Ya, betul. Sebab negara luar pandang negara kita tidak beretika. Asal nak buat salah je, pi Malaysia. Asal nak buat salah je, pi Malaysia. Last sekali, kita dikenali sebagai negara yang kurang etika tentang bab-bab ini. Maksudnya, pasal hak cipta, kita tidak jaga. Jadi, perkara itu kita kena elakkan. Dan bila perkara-perkara ini juga berlaku, dia akan menjadikan Malaysia ini kurang pelabur. Tahu tak pelabur? Okey, pelabur ni orang yang melabur pada negara kita kan. Jadi dia tengok tidak ada jaminan, bahaya negara ni. Kalau buat kerja pun hilang aku punya royalty. Jadi mereka tidak akan melabur pada negara kita. Jadi itu salah satu juga sebab kenapa negara rugi. Kena ingat. So selain daripada implikasi pelanggaran hak cipta terhadap negara, kita juga akan bincangkan mengenai implikasi pelanggaran hak cipta pada individu. Kena ingat, soalan ini dia bukan tanya saja pada perspektif negara. Dia tanya juga pada perspektif masyarakat dan dia tanya juga pada perspektif individu. Jadi perspektif individu macam mana pula? Okey. Cikgu kamu bagi tahu sebab ya. Okey, individu boleh didakwa. Sebab apa individu boleh didakwa? Firdaus, sebab apa individu boleh didakwa? Sebab diorang guna hak cipta orang lain. Betul. Sebab bila menggunakan hak cipta orang lain yang telah dijaga hak ciptanya, maka tidak salahlah penciptanya mendakwa anda yang menggunakan hak cipta. Jadi, persoalan kat sini, sambil-sambil itu kan, kita tanya balik diri kita. Pernah tak kita guna hak cipta orang lain tanpa izin? Pernah tak? Tak pernah. Okey, iyalah tak pernah kan. Tapi cermin diri balik. Okey. Kemudian, untuk individu juga, selain daripada itu, boleh tak Azura berikan lagi satu? Mewujudkan masyarakat yang tidak beretika kerana menganggap mencuri hak cipta adalah salah satu perkara yang normal. Okey. Mewujudkan masyarakat yang tidak beretika, macam kita cakap tadilah, jawapan rakan kita tadi, iaitu kita akan mewujudkan masyarakat yang tidak beretika sebabnya kerana menganggap satu perbuatan mencuri hak cipta itu adalah satu perkara yang normal. Lepas ni baru terasa kan, rupanya aku buat selama ni rupanya salah. Jadi tolongnya betulkan lepas ni. Jadi sambil-sambil kita belajar menjawab exam, kita juga betulkan etika kita mengenai hak cipta. Okey. Selain itu, kita tanya Adham pula. Adham, silakan. Satu lagi fact, satu lagi fakta. Satu lagi implikasi. Silakan Adham. Okey, cikgu bagi hint. Individu yang berpotensi untuk menghasilkan suatu produk tidak bersemangat. Sebab apa tak semangat tadi? Kerana hak ciptanya dicuri oleh orang lain. Ya, kerana hasil ciptanya dicuri. Macam cikgu ulas tadilah. Hasil ciptanya dicuri, maka rasa-rasanya tak ada daya aku nak buat dah reka cipta ni kan. Sebabnya akta ini telah diambil orang. Lepas tu tak ada pula orang nak tolong survive kita. Tak ada orang nak support kita. Tak ada orang nak tolong kita untuk apa? Untuk dapatkan kita punya hak kita itu. Jadi anak-anak murid semua pastinya tak suka hak kita diambil orang. Jadi pastikan hormat hak orang lain. Dalam perisian juga ada hak orang lain. Jadi hati-hati anak murid semua. Didik TV KPM